Menteri Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Speaker. Saya mengambil kesempatan mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertamanya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas peruntukan belanjawan yang terbesar untuk Kementerian Pendidikan Malaysia ketimbang belanjawan sebelum ini. Ini menunjukkan bahawa kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat mementingkan isu pendidikan dan mahu memastikan bahawa pendidikan yang berkualiti untuk anak-anak kita semua. Tuan Speaker, izinkan saya memulakan dengan memberikan beberapa makluman penting khususnya berkaitan dengan pertamanya voucher buku madani. Sehingga 8 November 2024, seramai 2.3 juta pelajar lepasan menengah seluruh negara telah membuat penebusan voucher buku madani bernilai 190 juta dan menghasilkan pembelian buku berjumlah 149.1 juta dan melibatkan 4.8 juta naskah buku. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada 3 PPD terbaik setakat ini yang telah mencapai 99% penebusan. PPD Keningau Sabah, PPD Beaufort Sabah dan PPD Sepitang Sabah. Jadi tahniah untuk ketiga-tiga PPD ini. 3 negeri tertinggi pula saya ucapkan tahniah kepada Terengganu, Sabah dan Sarawak. Program ini tidak hanya meningkatkan literasi tetapi juga menyediakan akses kepada sumber pendidikan berkualiti, minat membaca dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan murid di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ahli yang berhormat sekalian, saya juga ingin menyentuh berkaitan dengan satu lagi perkara berkaitan dengan makluman projek siap fizikal yang telah diserahkan pada tahun 2024 adalah sebanyak 75 projek siap fizikal. Daripada jumlah tersebut, 30 projek melibatkan projek pembangunan semula bangunan daif di sekolah, 31 projek pembinaan blok tambahan dan 14 projek lagi merupakan pembinaan sekolah baru. Selain daripada projek siap fizikal dan telah diserahkan pada tahun 2024, terdapat 45 projek Dewan Serbaguna terbuka berbumbung dan 36 projek naik taraf bilik darjah ke bengkel reka bentuk dan teknologi juga telah siap. Dan insya-Allah dari semasa ke semasa kita akan pastikan bahawa seluruh komitmen kita ini akan berjalan sebagaimana yang dirancangkan. Tuan Speaker, ahli-ahli yang berhormat, sebagai bahasa yang hidup, kosa kata bahasa Melayu sentiasa berkembang penggunaannya. Ada yang suatu ketika dahulu kerap digunakan, kini sudah dianggap klasik. Contohnya dahulu digunakan tertuang udara, namun kini ia adalah radio. Kalau sebelum ini ia adalah lelering, kini ia adalah basikal. Dahulu perkataan ujana yang dianggap klasik kini meluas digunakan yang merujuk taman. Ujana ilmu yang bermaksud taman ilmu, ujana buku yang bermaksud taman yang dipenuhi buku-buku. Sama ada sedar atau tidak, sudah banyak kata serantau alam Melayu atau Nusantara yang sudah terserap ke dalam bahasa Melayu. Bukan sahaja serantau, malah kata-kata dialek, bahasa sukuan dan sebagainya ada yang sudah diterima sebagai bahasa standard. Proses penyerapan satu bahasa ke dalam bahasa lain berlaku dalam semua bahasa di dunia ini. Perkataan ketimbang merupakan perkataan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermaksud kata untuk menandai perbandingan. Kata ketimbang sama erti atau bersinonim dengan kata daripada. Perkataan peluncuran misalnya, maksud yang sama dengan pelancaran. Hal atau perbuatan memperkenalkan produk atau program semakin banyak digunakan oleh pengguna bahasa Melayu sebagai variasi dalam konteks yang bersesuaian. Jadi saya ingin menyeru kepada ahli Dewan ini, Tuan Speaker, untuk terus memperkayakan bahasa Melayu dan jangan jumut dan harus kita sama-sama angkat bahasa Melayu dan perakaman kata makna ini semua sudah pun dimasukkan sebahagiannya sudah terakam dalam kamus terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Izinkan hari ini Tuan Speaker saya ingin berkongsi beberapa perkataan Soho. Perkataan Soho ini bermaksud trending dengan izin yang telah dipaparkan oleh laman Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Pertama, ketimbang. Kedua, tatanan. Ketiga, intihar. Keempat, mahsul. Kelima, purbasangka. Keenam, takul. Ketujuh, kesenjangan. 8, tiwikrama. 9, walhasil. Dan 10, mahakaya. 11, kebenakaan. Dan 12, tata kelola. Kita tidak boleh menjadi
katak di bawah tempurung, membiarkan bahasa kita ini tidak berkembang dan seharusnya menggunakan sepenuhnya ruang yang ada ini untuk terus memperkembangkan bahasa kita. Jadi dalam aspek itu, kita tidak boleh berpurbasangka kepada, maksudnya berprasangka kepada bahasa ini, sedangkan proses evolusi dan perkembangannya harus diperluaskan dan pengayaan bahasa Melayu itu terus mesti berlaku dengan baik. Tan Sri Speaker, izinkan saya meneruskan dengan menjawab beberapa persoalan yang dibangkitkan oleh tentang bahasa. Ya, silakan. Saya mohon Yang Berhormat Menteri bertanggungjawab kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini mungkin boleh membantu Tuan Yang di-Pertua. Kita menghalakan soalan dalam Dewan kepada Tuan Yang di-Pertua. Tetapi ada waktunya kita ada seorang wanita yang menjalankan tugas Tuan Yang di-Pertua. Dalam bahasa Melayu klasik, kita tak ada feminine masculine. Jadi kita Tuan Puteri, kita tidak panggil Puan Puteri. Mungkin nanti Yang Berhormat boleh bantu kita supaya saya mencadangkan dia kekal sahaja Tuan Yang di-Pertua. Walaupun yang duduk di sana seorang wanita kerana bahasa Melayu klasik dia tak ada feminine, tak ada masculine. Terima kasih di atas keprihatinan Indra Mahkota. Saya setuju yang saya akan semak bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka nanti, Tan Sri Speaker. Seterusnya, Teruskan. saya mulakan dengan Pak Aguh. Tak ada Batang Sadung ada? Batang Sadung ada. Baik. Ahli Yang Berhormat Pak Aguh dan Batang Sadung menyarankan agar kerajaan menyediakan kemudahan pendidikan termasuk pembelajaran digital yang sama antara bandar dan luar bandar. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited dalam usaha meningkatkan akses pendidikan yang berkualiti kepada semua murid tanpa mengira lokasi, status ekonomi, jantina atau etnik. KPM telah menyediakan pelbagai program TVET kepada murid lepasan tingkatan 3 yang berkecenderungan dalam pelbagai kemahiran di 960 buah institusi KPM di seluruh negara. Antara program yang ditawarkan adalah program peringkat Sijil Vocational Malaysia, Sijil Kemahiran Malaysia, Sistem Latihan Dual Nasional dan Sijil Profesional di College Kementerian Pendidikan Malaysia. Akses kepada pendidikan TVET juga diperluaskan di sekolah menengah teknik melalui mata pelajaran elektif teknikal dan sekolah menengah kebangsaan melalui program vocational menengah atas, perantisan industri menengah atas, mata pelajaran vocational dan mata pelajaran elektif ikhtisas. Bagi murid berkeperluan pendidikan khas, KPM menyediakan akses pendidikan TVET melalui program pendidikan khas integrasi di SMK dan program vocational di sekolah menengah pendidikan khas vocational. Di samping itu, penawaran kemasukan murid ke sekolah berasrama penuh mengutamakan sebanyak 60% murid dalam kalangan keluarga B40. KPM bekerjasama dengan Yayasan Sabah dan Yayasan Sarawak bagi menyediakan peluang kepada anak kelahiran negeri Sabah dan Sarawak untuk menyambung pendidikan menengah di SBP. Usaha ini bagi memperkukuh integrasi nasional dalam membentuk satu bangsa Malaysia berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Dari segi kualiti pengajaran dan pembelajaran, KPM terus berusaha dalam memantapkan aspek kompetensi guru pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan melalui pemerkasaan profesionalisme dan kelestarian kesejahteraan guru merentas lokasi di seluruh Malaysia. Profesionalisme guru dalam perkhidmatan diperkasa melalui pembangunan profesionalisme berterusan supaya kompeten dan kekal bermotivasi dalam menjalankan tugas. Sehingga 31 Oktober 2024, sebanyak 218,359 latihan telah diadakan oleh KPM dengan seramai lebih 433,163 penyertaan. Selain itu, inisiatif pelaksanaan program transformasi daerah turut dilibatkan untuk memastikan jurang pendidikan antara kumpulan bandar dan luar bandar, status sosioekonomi dan jantina dapat dirapatkan. Hasilnya, pencapaian grade purata SPM tahun 2023 bagi kedua-dua kategori calon bandar dan luar bandar telah menunjukkan peningkatan. Jurang pencapaian calon antara bandar dan luar bandar tetap kekal, iaitu pada 0.43 mata seperti peperiksaan SPM tahun 2022. Dari sudut penyediaan sumber pendidikan berkualiti, KPM menyediakan kandungan PDP dan bahan sokongan bagi kegunaan guru dan murid termasuk murid berkeperluan pendidikan khas disediakan melalui
menerusi pelantar pembelajaran Delima, peralatan studio digital hub, sistem repositori pintar serta rancangan TV dan radio dapat diakses pada bila masa dan di mana jua. Rentetan itu, KPM sentiasa berusaha melengkapkan semua sekolah dengan akses internet berkelajuan tinggi, peranti digital dan kemudahan IT yang lain secara berperingkat. Terkini, KPM telah menaik taraf akses internet melalui perolehan baru perkhidmatan internet bagi tempoh Julai 2024 hingga Jun 2025. Naik taraf ini termasuklah penambahan kapasiti kelajuan, manakala bagi sekolah yang menggunakan teknologi broadband, kapasiti capaian dan ia juga merujuk kepada liputan commercial internet service provider yang terlibat. Ini semua usaha yang dijalankan Yang Berhormat untuk memastikan bahawa anak-anak kita tidak ketinggalan daripada mendapat liputan khususnya untuk pembelajaran mereka. Dalam usaha penyediaan kemudahan infrastruktur, KPM sentiasa memberi keutamaan dalam menyediakan kemudahan pendidikan yang kondusif dan selesa untuk semua murid dan warga pendidik di seluruh negara. Oleh itu, agenda berkaitan kerja-kerja menaik taraf sekolah yang mempunyai bangunan daif menjadi salah satu daripada 7 teras utama Kementerian Pendidikan Malaysia. Mengambil kira keperluan tersebut, dalam bajet 2025, KPM telah diluluskan peruntukan 1 bilion bagi naik taraf prasarana daif di 543 buah sekolah termasuk di Sabah dan Sarawak. KPM juga diperuntukkan 1 bilion bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan di semua jenis sekolah dan bukan sekolah termasuklah institusi pendidikan yang lain. Sehubungan dengan itu, bagi memastikan akses pendidikan berkualiti sampai kepada semua murid dan warga pendidikan tanpa mengira lokasi, status ekonomi, jantina atau etnik, pada tahun ini Pasukan Pendidikan Malaysia Madani KPM telah melaksanakan 3 program tindak susul Parlimen ke institusi pendidikan KPM yang telah dikenal pasti untuk meninjau dan memahami secara first hand dengan izin isu yang dihadapi dan seterusnya boleh mencadangkan penyelesaian kepada pihak yang berkaitan. Untuk tahun depan, ahli yang berhormat sekalian, kami akan memulakan program tindak susul Parlimen ke Kalabakan. InsyaAllah Parlimen Kalabakan akan menjadi Parlimen yang pertama untuk tahun 2025. Ahli yang berhormat, Hulu Selangor ada. Hulu Selangor, Kota Belud. Hulu Selangor, Kota Belud, Sungai Petani, Shah Alam. Telah membangkitkan tentang sistem pentaksiran kebangsaan dan mengembalikan semula UPSR dan PT3. KPM memaklumkan bahawa susulan pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah mulai tahun 2021 dan pentaksiran tingkatan 3 mulai tahun 2022, KPM memberi tumpuan kepada pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah melibatkan komponen pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum serta pentaksiran psikometrik. PBS disifatkan sebagai pentaksiran yang berorientasikan perkembangan murid secara holistik. Fokus pembelajaran bukan hanya tertumpu kepada grade atau markah dalam peperiksaan, tetapi beralih kepada pembelajaran yang bermakna dalam suasana yang menyeronokkan. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi menambah baik sistem pentaksiran pendidikan, KPM telah melakukan perbandingan dengan beberapa buah negara seperti Finland, Amerika Syarikat, Jerman, Kanada, Australia, Scotland, Norway, New Zealand, Jepun, Hong Kong serta Indonesia, dan mereka juga telah beralih daripada peperiksaan berpusat kepada pentaksiran. Perbandingan pentaksiran pendidikan yang dilaksanakan di negara serantau dan antarabangsa menunjukkan bahawa pentaksiran pendidikan di Malaysia bergerak selari dengan agenda pendidikan global. Pelaksanaan PBS juga adalah selari dengan Incheon Declaration and the Education 2030 Framework for Action dengan izin yang dibentangkan pada 21 Mei 2015 dalam World Education Forum dengan izin di Incheon, Republik Korea. Deklarasi ini menggariskan pentaksiran pendidikan berkualiti melalui pentaksiran berterusan berasaskan bilik darjah serta pentaksiran yang lebih komprehensif, merangkumi pentaksiran kognitif dan bukan kognitif. Sebagai usaha memperkasa PBS, KPM juga telah melaksanakan ujian akhir realisasi akademik yang merupakan pentaksiran sumatif dalam komponen pentaksiran. Ujian ini bersifat dengan izin low stake dan mampu mengurangkan tekanan peperiksaan kepada murid. Selain itu, KPM turut melakukan penambahbaikan terhadap pelaksanaan ujian akhir realisasi akademik melalui sesi akademik 2024-2025. Antaranya ialah menukar bentuk pelaporan daripada tahap penguasaan kepada bentuk peratus dan grade serta memberikan sekolah dan guru autonomi dalam pelaksanaan
ujian akhir sesi akademik. Perubahan ini adalah untuk memberikan tambah baik selain daripada lebih bersifat mesra ibu bapa bagi ibu bapa yang mahu memahami keseluruhan bagaimana anak mereka dinilai bukan sahaja melalui tahap penguasaan tetapi juga melalui bentuk peratusan dan grade. Untuk makluman ahli yang berhormat, perincian berkaitan PBS sebagai pentaksiran berorientasikan pembelajaran dan perkembangan murid ini juga telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri. KPM yakin pentaksiran yang bersifat holistik dan berterusan melalui PBS yang merangkumi aspek intelektual, emosi, sosial dan jasmani merupakan pendekatan terbaik bagi mengoptimumkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Ahli yang berhormat Hulu Selangor juga membangkitkan berkenaan keperluan untuk mengadakan sesi libat urus dan perbincangan sebelum melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM telah mengadakan pelbagai sesi libat urus di pelbagai peringkat untuk memberikan kefahaman tentang pelaksanaan PBS ini. Dan dalam resolusi yang telah pun diberikan, sesi-sesi ini bertujuan memperjelas konsep PBS yang holistik, mengenal pasti cabaran dan menghasilkan resolusi penambahbaikan termasuk peningkatan latihan pentaksiran, keupayaan teknologi, autonomi sekolah dalam pentaksiran dan penempatan guru kaunseling sepenuh masa. Dalam resolusi konvensyen, 12 cadangan utama dihasilkan, antaranya mengekalkan dan menambah baik ujian akhir sesi akademik, meningkatkan kefahaman ibu bapa tentang PBS dan mengiktiraf pelibatan murid dalam aktiviti luar bilik darjah, dan persidangan ini juga menyokong pengekalan ujian akhir sesi akademik dan menganggap peperiksaan UPSR dan PT3 tidak lagi relevan. Ahli yang berhormat Hulu Selangor juga menyentuh tentang sukatan pelajaran yang berat. Yang berhormat Menteri Kota Belud. Ya, silakan. Sebab saya bertanyakan soalan ni, ini yang saya terima daripada kebanyakan guru-guru yang saya jumpa di Kota Belud. Saya rasa even daripada PPD sendiri pun banyak yang ingin mengembalikan semula peperiksaan UPSR dan juga PMR ini, terutamanya di kawasan luar bandar. Bagaimana bila guru sendiri yang menafsir, guru sendiri yang memberi markah, kadang-kadang macam mana saya mau susun ayat ya, maksudnya kadang-kadang kita mau mengembalikan rasa juga kesungguhan anak-anak murid untuk dia mau belajar bah. Satu. Kedua juga macam mana kita mau nilai secara satu standard yang sama rata untuk keseluruhan murid seluruh Malaysia bila kita sesama sendiri kita bagi markah sama murid, kita lah cikgu, kita lah yang menilai dan sebagainya. So ini saya masih berpegang kepada apa yang disuarakan oleh guru-guru di kawasan saya dan juga daripada, kalau saya boleh cakap, daripada pejabat PPD sendiri, ada di antara mereka yang menyuarakan begitu, ada juga di kalangan ibu bapa juga yang menyuarakan untuk mengembalikan semula peperiksaan UPSR dan juga PMR ini untuk murid-murid juga mengembalikan diorang punya macam semangat mau study dan semangat mau score bah, begitu lebih kurang. Terima kasih. Ya, Mohd Menteri, boleh sikit Sungai Petani. Ya, Mohd Menteri, saya juga dalam perbahasan ada mencadangkan supaya kita kembalikan semula peperiksaan PT3 atau UPSR ini, sebab pentaksiran bilik darjah ni salah satunya cikgu-cikgu dia nak pastikan bahawa sekolah dia kekal ranking 1. Maknanya sekolah dia ni murid-murid dia semua pandai, tapi dia pas benda tu pula atau permasalahan itu kepada sekolah menengah atau sekolah lain waktu budak-budak ni akan meningkat ke sekolah menengah. Dan ini problem yang berlaku waktu saya berada di kawasan. Banyak even pengetua sendiri bercakap bahawa ada anak-anak murid pelajar yang tingkatan 4 tapi masih tak boleh mengira, tak boleh membaca. Dan banyak anak-anak murid yang pelajar tingkatan 4 ni tak berminat untuk nak menceburi bidang sains atau sains stream disebabkan dia rasa tak boleh cope dengan pembelajaran sebab tidak ada dorongan daripada diri mereka sendiri. Dan ini apa yang berlaku di bawah. Terima kasih. Yang Bapak Menteri Kota Belud sekali lagi. Sekejap. Ini yang saya maksudkan tadi, yang kita kadang-kadang kan kita dalam sekolah sendiri kita mau naikkan kita punya prestasi, lepas itu kita bagi markah, kita juga menilai. Itu yang kalau saya memang setuju untuk mengembalikan peperiksaan UPSR dan PMR ini sekali lagi. Baik, Menteri nak ambil pertanyaan dulu kan nak jawab. Saya lama berdiri dah ni.
Bagilah ya. Selangor, silakan. Okey, Urus Selangor. Okay, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Wabi Menteri dan atas penjelasan yang telah diberikan. Cuma seperti mana yang rakan-rakan kita maklumkan tadi, sama seperti apa dimaklumkan. Cuma satu perkara yang perlu saya tahu juga daripada Wabi Menteri, iaitu kalau kita ambil daripada luar negara, dalam satu kelas berapakah jumlah yang ada pelajar dalam kelas tersebut. Sebab saya difahamkan oleh profesor yang saya jumpa lah, yang mana anak mereka belajar di sana pun 20 orang je, maksimum. Jadi saya nak menggambarkan kalau di Malaysia ini satu kelas 40 orang, 10 kelas dan 400 orang yang ada kena buat pentaksiran. Jadi bukan satu perkara yang mudah. Dan saya melihat seperti mana yang guru sekolah menengah menyatakan, apabila pelajar ni masuk ke sekolah tingkatan 1, dia mendapat result yang bagus, boleh membaca. Tetapi akhirnya bila ditempatkan, pelajar tersebut tak boleh baca. Ini adalah komen daripada guru-guru itu sendiri. Saya mohon sangat kementerian untuk ambil perhatian perkara ini dan bincanglah semula untuk kebaikan anak-anak kita. Terima kasih. Kangau Wabi Menteri. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Dipertua. Jadi untuk isu pentaksiran masyarakat sekolah, dia banyak pro and con, pro and con. Saya pula terbalik. Saya rasa saya sokong apa pentaksiran masyarakat sekolah. Cuma ada kelemahan dia. Cuma kena perbaiki pentaksiran masyarakat sekolah kerana pentaksiran masyarakat sekolah, cikgu-cikgu kena bohong banyak. Kelas hadapan okey, kelas belakang cikgu kena buat. Cikgu kena buat. Kalau kerja masyarakat sekolah tu budak-budak yang tak buat, arahan cikgu kena tolong buat. Cikgu kena tolong tulis. Cikgu kena ambil buku ataupun pentaksiran yang kawan-kawan tu. Soalannya apa ya, Soalannya apa Kang? Soalan dia, saya satu ketika saya sokong, ada yang sokong, ada yang saya tak, ada saya minta diperbetulkan supaya ada ruang untuk pelajar-pelajar yang kelas belakang tu, kita jangan kena bagi adil lah. Kena pelajar di belakang tu dia kita bagi saja dan bagi markah yang contohnya B. Sedangkan kelayakan dia C ataupun D. Tapi kita bagi markah dia tinggi dan agak berbeza dalam keadaan yang sebenar. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya ambil kesempatan ini untuk menegaskan beberapa perkara. Pertamanya, ketika ini Kementerian Pendidikan Malaysia, kita tidak akan berpatah balik dalam keputusan kita untuk mengekalkan berkaitan dengan menghapuskan ataupun mengekalkan UPSR dan PT3 ini sudah lagi tidak relevan. Tetapi kita bagi ruang sepenuhnya untuk pentaksiran ini untuk berlangsung dan diperkukuhkan dengan jauh lebih baik. Sebab itu saya ingin menarik balik perhatian ahli yang berhormat sekalian kepada tujuan dan falsafah pendidikan itu. Ini yang Indra Mahkota sering ingatkan saya bahawa apa pun yang berlaku dalam pendidikan ini harus dikembalikan kepada falsafah pendidikan kebangsaan itu. Dan apabila kita melihat falsafah pendidikan kebangsaan itu, ia harus anak-anak ini unsur majunya harus dilihat dalam konteks bahawa ia dinilai secara adil dalam konteks yang lebih holistik. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan bermakna bila kita hapuskan UPSR, PT3 ini tidak ada langsung peperiksaan yang berhormat. Masih ada. Sebab itu dalam jawapan saya tadi, saya tegaskan bahawa kita akan perkukuhkan UASA ini, ujian akhir ini sebagai sebahagian daripada konteks untuk pentaksiran bagi ibu bapa yang masih merasakan anak-anaknya perlu dinilai melalui peperiksaan. Ya? Dan ia adalah bersifat low stake. Kita nak bergerak, nak melalui proses menginjak daripada proses berorientasikan peperiksaan kepada pentaksiran ini memang memerlukan masa dan juga penjelasan serta pencerahan. Saya setuju, sebab itu apabila Hulu Selangor membangkitkan berkenaan dengan keperluan sesi libat urus ini, saya setuju. Tak ada masalah. Jadi berkaitan dengan Kota Belud, Sungai Petani yang dibangkitkan kebimbangan-kebimbangan itu sebenarnya telah pun kita maknanya temui kumpulan-kumpulan ini dan juga telah membincangkan dengan mereka, dan ia tidak berhenti setakat itu. Kerana proses hari ini adalah untuk melatih para guru membuat pentaksiran untuk mengelakkan apa yang Kang sebut tadi. Mohonglah, apalah tadi kan, tipulah, apalah dan sebagainya. Ia adalah soal integriti. Sebab itu ini juga melatih para guru
untuk melaksanakan tugasan memberikan pentaksiran ini dengan integriti. Jadi untuk setakat ini Yang Berhormat, saya ambil semua perhatian terhadap concern dengan izin, keprihatinan, kebimbangan itu dengan memastikan bahawa proses penjelasan ini akan berlaku dengan lebih baik dan kita akan turun dari semasa ke semasa, khususnya ke PPD, Kota Belud, Sungai Petani, barangkali yang masih lagi memerlukan penjelasan-penjelasan dan melihat sendiri bagaimana konteks pentaksiran ini boleh memberikan banyak manfaat kepada anak-anak kita. Yang Mohd Menteri, sedikit saja. Sedikit boleh. Saya memuji Yang Mohd Menteri untuk mengangkat darjat falsafah pendidikan itu sendiri. Tapi adakah Yang Mohd Menteri beserta kementerian akan membentangkan satu hasil atau penelitian keberhasilan daripada sistem pentaksiran ini dibandingkan dengan peperiksaan yang lepas, sebab selain daripada kita mengangkat falsafah pendidikan itu, yang perlu kita jamin adalah kualiti pendidikan. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Soal kualiti pendidikan ini kita tidak kompromi. Sebab itu saya dan rakan-rakan dan juga pimpinan di peringkat Kebijakan Malaysia mahu mengekalkan pentaksiran ini dan ia harus diberi masa dan tempoh sehingga kita benar-benar dapat mencapai hasrat kita itu. Hasrat kita cukup besar untuk memastikan bahawa perkembangan yang holistik dan juga perkembangan anak-anak kita ini disokong dengan ekosistem yang kuat khususnya dan juga guru-guru diberikan autonomi untuk membuat pentaksiran kerana guru-guru ini adalah orang yang paling rapat mengenali anak-anak ini dan latihan berterusan diberikan kepada guru. Sebab Indra Mahkota tanya tadi soalan, saya pun pandang speaker dah lupa nak sebut puan speaker ataupun tuan speaker. Ahli Yang Berhormat Hulu Selangor telah menyentuh tentang sukatan pelajaran yang berat. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, KPM sentiasa berusaha untuk menambah baik kurikulum bagi memastikan kurikulum yang digubal relevan dengan keperluan murid. Bagi tujuan tersebut, KPM telah mengadakan pemantauan kurikulum, kajian keperluan dan pelbagai sesi libat urus bagi mengenal isu dan mendapatkan input serta pandangan berkaitan kurikulum semasa dan akan datang. KPM telah melaksanakan, ini Yang Berhormat, intervensi kurikulum yang antara strategi yang diperkenalkan adalah menyediakan dokumen penjajaran kurikulum. Jadi apabila Yang Berhormat bertanya tentang kurikulum yang didakwa berat itu, kita telah laksanakan intervensi melalui penjajaran kurikulum standard skor rendah, edisi 3 untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik tahap 1 serta tahap 2. Penjajaran kurikulum ini melibatkan pengemas kinian dan penyusunan semula kandungan mata pelajaran tersebut. Jadi tidak ada masalah Yang Berhormat kerana apa saja masalah dan isu yang dibangkitkan dalam soal kurikulum ini sentiasa mendapat perhatian dan kita boleh melaksanakan intervensi bila-bila masa dengan keupayaan dan kecekapan serta kepakaran yang ada untuk memastikan tiada anak-anak kita yang terpinggir dan pastinya juga memberikan kesan kepada pembelajaran mereka. Okay, Menteri. Di samping itu, modul bimbingan Bahasa Melayu, MOBIM, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik tahap 1 dan tahap 2 turut disediakan bagi membantu guru merancang kaedah penyampaian kandungan kurikulum yang bersesuaian dalam bilik darjah. Dan ini baik DPK, dokumen penjajaran maupun MOBIM ini, modul bimbingan ini telah disebar luas ke semua sekolah dan boleh diakses oleh semua pihak termasuk ibu bapa melalui pautan di laman web KPM. Pada masa ini, KPM sedang melaksanakan semakan semula kurikulum selepas kitaran kurikulum lengkap pusingannya. Semakan kurikulum ini dilaksanakan dengan mengambil kira semua input dan pandangan daripada pelbagai pihak yang berkepentingan. KPM mempersiapkan murid dengan menyediakan kurikulum baru yang dibentuk berteraskan kurikulum berasaskan standard dan berorientasikan kompetensi. Okey, Balik Menteri. pulau ada? Balik pulau? Temeloh. Menteri, Temeloh. Sekejap, saya cek balik pulau. Balik pulau tidak ada. Yang Berhormat Menteri. Silakan. Okey, terima kasih Speaker dan terima kasih Menteri. Temeloh ada membangkitkan berkaitan dengan kurikulum juga dan Temeloh mencadangkan kepada KPM supaya meneliti berkaitan dengan isu bahasa. Temeloh mencadangkan supaya bahasa ibunda, khususnya bahasa Tamil, bahasa Mandarin diajar di sekolah kebangsaan. Dan juga kita mencadangkan supaya bukan saja dapat menguasai bahasa ibunda. Soalan itu memang sudah pun ditanya dalam soalan ini. Jadi dia bukan, maknanya saya akan jawablah. Okey, terima kasih. Ya?
Jadi saya teruskan dengan Koping ada? Tak ada. Koping juga tidak ada. Kubang Pasu? Kubang Pasu, baik. Ahli yang berhormat Kubang Pasu bertanya berkenaan prestasi cemerlang murid yang mengambil mata pelajaran STEM dalam peperiksaan SPM. Dan untuk maklumat ahli yang berhormat, laporan analisis keputusan peperiksaan SPM tahun 2023 adalah berdasarkan calon baru yang mendaftar sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran. Berdasarkan analisis pencapaian calon yang memperoleh dan keputusan cemerlang A+, A dan A tolak bagi 4 mata pelajaran elektif STEM A dalam peperiksaan SPM 2023 adalah seperti berikut. Fizik 26.9%, Kimia 22.6%, Biologi 26.3%, Matematik tambahan 17.2%. Pencapaian dalam subjek STEM di peringkat SPM adalah satu keberhasilan penting yang berhormat melalui kerjasama secara whole of government dan whole of nation dengan izin. Dan kita sentiasa komited untuk berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem STEM bagi memupuk minat dan menggalakkan murid sekolah memilih mata pelajaran bidang STEM termasuk mata pelajaran sains tulen. Inisiatif ini memastikan negara mempunyai bakat STEM yang berkelayakan dan mencukupi bagi memenuhi keperluan tenaga kerja profesional bidang STEM. Setakat ini yang berhormat, memang kita bekerja keras untuk memastikan bahawa anak-anak kita yang mengikuti pendidikan STEM ini mendapat sokongan, ekosistem, dukungan dan juga hala tuju yang benar-benar dapat membentuk secara keseluruhannya yang terkait rapat dengan bukan sahaja melonjakkan STEM itu, malah dapat juga memberikan sumbangan kepada negara. Silakan yang berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan juga Menteri. Saya berdiri ini, saya minta laluan ini bukan untuk mengkritik tapi untuk berkongsi pandangan. Sebenarnya inisiatif yang diambil oleh KPM begitu baik setakat ini dan cuma saya nak beri beberapa maklumat berhubung dengan STEM ini. Kita sekolah menengah SPM, STPM, matrikulasi adalah ialah membekalkan input yang amat penting kepada universiti untuk mereka membuat. Saya khususkan kepada peringkat ijazah kejuruteraan. Jadi saya lihat ada statistik ini menunjukkan bahawa tahun 2023 umpamanya ada STEM 45.7 Jabatan Menteri. Sebenarnya yang betul-betul buat sains tulen package A dan package B ialah 20%. Daripada jumlah 375,000 orang tu hanya 74,882. Kita punya concern sekarang ni bukan apa. Sebab kita sekarang tengah bergerak maju ke hadapan begitu laju, membawa masuk banyak pelaburan-pelaburan terutamanya dalam bidang electrical, electronic, semiconductors yang kita tahu National Semiconductor Strategy yang diumumkan oleh Amat Perdana Menteri. Kita memerlukan 60,000 jutera menjelang 5-10 tahun akan datang. Tapi berdasarkan kepada data yang kita ada, kita tak akan mencapai tahap itu dalam 5-10 tahun yang akan datang. Jadi kita perlu pertingkatkan lagi usaha kita untuk menentukan budak-budak ni, budak sekolah ni buat SPM, SCPM, matrikulasi ni lebih ramai buat sains tulen. Dan saya ada satu sekolah sebagai contoh di Ringkaskan Yang Berhormat, masa Kedah. Menteri sudah habis. Sekejap. Ini manis lagi ke ni. Dia pelajar lah, dia 80 orang. 40 orang buat sains tulen, 40 orang lagi buat STEM yang C. Dan daripada 40 sains tulen itu dapat 20%. Ya. Jadinya kita kalau kita ambil buat projection in 5-10 years from now, kita akan hanya dapat dalam 40,000 jutera yang kita perlukan. Jadi kalau kita tak tingkatkan usaha, saya tahu kementerian dan menteri memang tingkatkan usaha. Kita cari kaedah baru, kaedah lain untuk menentukan lebih ramai pelajar-pelajar ni buat sains tulen dan lebih ramai yang lulus cemerlang untuk dapat masuk buat kejuruteraan di peringkat universiti. Terima kasih. Terima kasih. Saya ambil pandangan tersebut, Timbalan Speaker. Seterusnya, ahli yang berhormat Wang Semaju. Semaju tidak ada. 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 Ada.
Ahli yang berhormat Wang Semaju mencadangkan agar murid diberi peluang untuk menerokai bidang kemahiran dari peringkat awal persekolahan. KPM komited menyediakan akses pendidikan TVET bermula dengan pendedahan TVET kepada murid peringkat sekolah rendah bagi membolehkan mereka membuat pilihan aliran TVET yang bersesuaian apabila memasuki peringkat menengah iaitu selepas tingkatan 3. Pendedahan awal asas pendidikan TVET telah diperkenalkan kepada semua murid seawal tahun 4 di peringkat sekolah rendah melalui mata pelajaran reka bentuk dan teknologi bermula tahun 2014. Murid diperkenalkan dengan kemahiran berasaskan TVET yang menawarkan bidang utama dalam teknologi, sains rumah tangga, kejuruteraan, pengaturcaraan dan pertanian. Bagi memastikan kesinambungan pendidikan TVET, mulai tahun 2017, mata pelajaran RBT diteruskan kepada murid peringkat menengah rendah tingkatan 1. Usaha ini bagi memastikan murid diberi pendedahan awal kepada bidang-bidang utama TVET sebelum memasuki aliran TVET selepas tingkatan 3. Untuk makluman ahli yang berhormat, menerusi kurikulum persekolahan 2027, KPM akan memberikan penekanan kepada asas pendidikan TVET bagi memupuk minat murid dalam bidang TVET. KPM akan perkenalkan elemen TVET bermula tahap 1 iaitu tahun 1 dan tahun 2 sehingga tahap 2 iaitu tahun 3 dan tahun 4 di sekolah rendah menerusi pembelajaran bersepadu yang menggabungkan pelbagai disiplin ilmu dalam bidang sains, teknologi, digital, seni visual, muzik dan pendidikan kesihatan. Seterusnya, murid di tahap 3, tahun 5 dan tahun 6 akan mempelajari pembelajaran asas disiplin ilmu TVET seperti teknologi, sains rumah tangga, kejuruteraan, pengaturcaraan dan pertanian. Pembelajaran dilaksanakan berasaskan projek yang membolehkan murid mengetahui, memahami dan meneroka aplikasi teknologi dan digital dalam pelbagai bidang. Kandungan kemahiran dan nilai daripada pelbagai bidang teknologi dan digital akan dikembangkan kepada murid di peringkat menengah rendah iaitu tingkatan 1, 2, 3 bagi membolehkan mereka mengenali potensi diri seterusnya mendorong minat mereka dalam bidang TVET. KPM juga menyediakan akses pendidikan TVET kepada murid berkeperluan pendidikan khas melalui program pendidikan khas integrasi bermula pada tingkatan 1 secara micro-credential di Sekolah Menengah Kebangsaan. Murid berkeperluan pendidikan khas yang mengikuti PPKI boleh meneruskan pendidikan TVET bagi mendapatkan pensijilan Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 yang dilaksanakan secara berfasa bermula tahun 2024. Di KV Bacok, Kelantan, selain itu MBPK juga boleh mengikuti program vocational di 4 buah sekolah menengah pendidikan khas vocational bagi lepasan tingkatan 3 iaitu di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indapura Kulai Johor, Shah Alam, Kuantan, Merbuk dan juga di Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Jadi yang berhormat, KPM yakin melalui inisiatif yang dilaksanakan mampu memberi pendidikan awal dan memberi peluang kepada murid memilih bidang TVET selepas tamat pendidikan menengah rendah dan khususnya bagi persiapan kurikulum baru 2027, kita akan memulakan dengan lebih awal. Ahli yang berhormat Keluang ada? Tak ada. Kapal. Menteri, kapal bawa sekolah padat tu sangat penting. Tahniah banyak dapat peruntukan paling banyak. Harap diselesaikanlah. Terima kasih Kak Puan. InsyaAllah itu juga sebahagian daripada komitmen kita khususnya terkait rapat dengan sekolah padat. Ya. Menteri Kota Melaka. Sedikit Menteri memandangkan masa kesuntukan. Awal-awal dalam jawapan Menteri ada sebut tentang kebajikan yang diberikan kepada murid iaitu voucher buku. Jadi ada lagi satu kebajikan yang diberikan kepada murid iaitu bantuan awal persekolahan. Jadi itu akan diberikan kepada pelajar daripada darjah 1 hingga darjah 6, daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Betul. Begitu juga pelajar yang pergi ke matrikulasi, mereka juga dapat bantuan sara hidup. Itu adalah usaha kebajikan yang diberikan kepada murid. Tetapi yang saya nak bangkit ialah pelajar tingkatan 6. Di mana buat masa ini mereka tidak terima apa-apa bantuan lagi. Jadi bolehkah Menteri pertimbangkan agar supaya pelajar tingkatan 6 juga diberikan bantuan awal persekolahan untuk memperkasakan tingkatan 6 ini. Terima kasih Menteri. Kota Melaka. Oleh Menteri, sikit boleh? Ingin izinkan saya perjelaskan juga, saya ambil pandangan Kota Melaka itu dengan sangat serius. Sebenarnya dalam tempoh libat urus, khususnya berkaitan dengan perkara yang melibatkan kebajikan, khususnya sebenarnya memang kita
mahu memastikan tiada anak-anak kita yang terpinggir, termasuk anak-anak tingkatan 6 yang berhormat. Jadi pada ketika ini, walaupun sepertinya dalam belanjawan ini terlihat ada bantuan-bantuan kepada yang lain, sebenarnya anak-anak tingkatan 6 ini tidak pernah terkecuali daripada mendapat apa-apa bantuan yang diberikan oleh peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Walau bagaimanapun yang berhormat, kita masih akan meneruskan komitmen kita itu dan melihat khususnya yang berkaitan dengan bantuan awal persekolahan ini juga sepatutnya dan sewajarnya juga diberikan kepada anak-anak tingkatan 6. Begitu juga dengan peluasan-peluasan yang terkait rapat dengan beasiswa ini yang akan kita berikan komitmen sepenuhnya untuk anak tingkatan 6 ini. Begitu juga dengan penubuhan kolej tingkatan 6 Premier yang saya pasti juga akan melibatkan beberapa pendekatan penting yang mesti kita pastikan bahawa tingkatan 6 ini terus menjadi pilihan kepada anak-anak kita. Wakil Menteri boleh minta sikit je. Dah banyak Masa dah, tak ada. Selangor. Menteri, Sikit je. Saya teruskan dengan Sungai Menteri Siput boleh ada. celah sikit tentang tingkatan 6? Ya, berhubung dengan isu tingkatan 6, kami tahu sekarang jurusan sains sebenarnya semakin kurang orang ambil. Kerana semua orang tahu jika ambil matrikulasi lebih senang masuk ke universiti. Apa masalah sebenarnya? STPM adalah lebih susah masuk ke universiti daripada matrikulasi. Adalah salah satu sebab adalah itu markah core curriculum. Markah core curriculum di matrikulasi senang dapat 10 markah penuh. Tapi STPM pelajar susah nak dapat. Walaupun mereka apply ke universiti, tapi semasa sampai ke peringkat markah core curriculum, dia akan kalah kepada pelajar matrikulasi. Masalah sebenar ini harap KBM boleh jelaskan. Sikit je Wakil Menteri. Benar yang berhormat, kita sedang melihat perkara-perkara tersebut dan kita juga ada buat kajian yang berhormat untuk melihat keseluruhan khususnya pendidikan pasca SPM ini, matrikulasi, tingkatan 6 dan lain-lain peluang yang ada, dan apa yang disebut oleh yang berhormat itu antara perkara yang juga dibangkitkan khususnya berkaitan dengan markah kurikulum dan sebagainya. Tapi saya ambil perhatian penuh dan sebenarnya ia memang berada dalam dengan izin pipeline Kementerian Pendidikan Malaysia. Sungai Siput tak ada. Merbuk dan Temerloh membangkitkan berkenaan keperluan penyediaan bahan teknologi moden seperti AI dalam PDP. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM telah menyediakan sebanyak 16 aplikasi berkaitan AI dalam Pelantar Delima. Daripada jumlah ini, sebanyak 9 aplikasi AI seperti Gemini, ChatGPT, Bing AI dan Conquer AI berperanan membantu guru merancang pengajaran, membina soalan, menyediakan kuis dan mencipta sumber pendidikan bagi menarik minat murid dalam pembelajaran. Melalui Gemini AI Academy, guru dapat meningkatkan kemahiran AI untuk mencipta bahan pelajaran kreatif dan menarik berasaskan AI. Secara keseluruhannya yang berhormat, bahawa di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, integrasi AI dalam Delima membolehkan pengalaman pembelajaran murid disesuaikan mengikut keperluan individu. Delima ataupun Pelantar Delima menyokong pembelajaran murid pada kadar dan gaya masing-masing mengikut sesuai dengan keperluan mereka. Untuk makluman ahli yang berhormat Temerloh, menerusi penyediaan akses kepada sumber pendidikan digital, Pelantar Delima yang disediakan oleh KPM dapat menggalakkan penggunaan teknologi dalam proses PDP. Sehingga kini Delima telah menempatkan 789 buku teks digital asas, 12,762 video pembelajaran dan 170 podcast radio pendidikan yang boleh diakses secara percuma oleh semua murid dan guru. Selain itu, sebanyak 23,882 bahan turut dikongsikan oleh 3,715 orang guru selain daripada gerbang pembelajaran digital yang dibangunkan oleh 16 Jabatan Pendidikan Negeri. Kesemua sumber pendidikan ini membolehkan pelaksanaan PDP yang lebih efisien serta lebih menarik bagi murid generasi digital. Untuk maklumat ahli yang berhormat, penggunaan pelantar digital ini mendapat sambutan yang sangat baik daripada guru dengan penggunaan lebih daripada akses kepada digital ini lebih daripada 95%. Dan kita masih memerlukan sokongan dan dukungan daripada ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menggunakan pelantar Delima ini untuk pembelajaran mereka. Kanga dan Batu Gajah. Kanga ada, Batu Gajah?
ada menyentuh berkenaan isu keciciran pembelajaran murid sekolah bandar dan luar bandar. Untuk makluman ahli yang berhormat, dalam menangani isu keciciran pembelajaran ini, KPM telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan murid dapat menguasai kemahiran asas 3M seperti program pemulihan khas, program literasi numerasi, plan dan pengesanan literasi dan numerasi murid tahun 1. Untuk makluman yang berhormat, semua program-program ini telah dilaksanakan termasuk dengan kerjasama melalui Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kewangan yang telah pun melaksanakan program Anak Kita yang telah diterajui oleh Unit Pantau Madani dan Yayasan Hasanah, dan ini menjadikan program ini sebagai inisiatif intervensi kurikulum selain daripada yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita juga telah melaksanakan baru-baru ini untuk program pengesanan keciciran untuk murid darjah 1 yang berhormat, dan hasil daripada pengesanan itu kita dapati bahawa semasa peringkat awal ada seramai 122,000 anak-anak kita yang belum menguasai 3M, dan by November dengan izin hujung November ini kita akan mengetahui keputusan berkaitan dengan pemulihan mereka yang pastinya akan memberikan kesan kepada data keseluruhan dan juga inisiatif-inisiatif keciciran yang telah pun kita laksanakan. Program ini akan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa, begitu juga dengan sekolah-sekolah khas yang telah pun kita laksanakan, dan juga garis panduan mengurus murid berisiko cicir bagi membantu sekolah mengenal pasti dan mengurus murid berisiko cicir secara berkesan dan sistematik. Timbalan Speaker, masa saya sudah selesai. Menteri. Pada Yang Pertua, semasa pembahasan saya ada bangkit 3 perkara. Mohon jawapan kalau tak boleh secara bertulis, sebab saya tanya pasal pecahan pertukaran SJKC SJKT. Ahli-ahli yang berhormat, saya nampak jawapan yang berhormat Menteri setebal ini. Saya rasa semua jawapan telah disediakan. Yang belum sempat dijawab, yang berhormat Menteri boleh bagi jawapan tertulis nanti. Ya, termasuk boleh? kedudukan sekolah SJKC. Terima kasih. Ya, Terima kasih. betul. Dan Terima kasih, Dema Yang dan Bena. Itu dua. Wakil Menteri satu je, Wakil Menteri. Untuk perhatian saja. Iaitu untuk pelajar Syamil Faris yang terkena rejentan elektrik itu. Jadi mohon untuk perhatian juga kementerian untuk melihat pelajar tersebut. Bila trauma tu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Secara kesimpulannya, Timbalan Speaker, ahli-ahli yang berhormat, pihak kami merakamkan ucapan terima kasih di atas semua ahli yang berhormat yang telah membangkitkan 195 perkara dan 80 ahli yang berhormat yang telah pun membangkit dan membahaskan isu berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita akan berjumpa lagi dalam perbahasan yang lain insya-Allah, tapi izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kerana pandangan-pandangan yang sangat konstruktif ini sangat membantu khususnya Kementerian untuk melihat secara keseluruhan apakah tindakan dan komitmen seterusnya. Bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, kami merakamkan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.